I'm low on mercy inside. Show me the secrets I plead. Just put the weight of the world on me, 'cause I got the will to believe. And I'm looking for mercy. Have you seen her with diamonds in the sky? It's sweet, the days will never die. So come and fade into the sun. Let me believe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to the show. Apa yang baru online ni? Lama aku tak live ni. Boleh live seminggu sekali lah. Tak larat belum puasa. Okay, malam ni topik panas. Ya, share lu. I'm looking for mercy. Have you seen her with diamonds in the sky? It's sweet, the days will never die. So come and fade into the sun. Alright, tajuk kita malam ni. Let me believe. Kenapa nak lawan raja ni? Alright. Okay, jadi cerita dia macam ni. Aku buka Twitter lah. Aku ni jarang buka Twitter tau. So aku try buka hari ni. And then aku tengok benda trending tau dekat Twitter ni kan. Aku cakap apa hal ni? Trending satu keyword ni. Tajuk dia dengki ke? Jadi bila and then hari ni aku nampak ada satu Spotify punya collection lagu satu Spotify punya album gambar Tuanku Permaisuri Agong. Dia punya cover dia, and then dalam tu ada 100 lebih lagu, semua pasal jealous, pasal dengki. Aku tak faham. Apa hal aku tak faham kan. Jadi aku baca lah. So bila aku baca macam tu, aku tengok kenapa orang semua dekat dalam, bila aku baca dekat hashtag tu kan, aku tengok semua orang macam benci gila babinya dekat Tuanku Permaisuri. Apa hal ni? Apa cerita ni? Cuba korang boleh bagi pendapat korang dekat chat kan. Kita tengok siapa ada ni. Aiman, Roni, welcome to the show. Okay. Apa ni Aiman cakap? Panas. Berapa tahap kepanasan tu? Aku tak tahulah berapa tahap panas. Tapi memang tengah trending gila dekat Twitter sekarang. Nombor 2 ialah susulan dia, trending keyword dia ialah sekarang ni Fahmi Reza. Yang mamat yang buat Spotify punya album tu dah kena tangkap polis dah. Tadi lah. Beberapa jam tadi. Roni, multifunction betul. Macam-macam boleh jadi DJ lah. Boleh. Nak jadi DJ kita boleh main style DJ. Kan? Alright. Main gitar boleh cerita. Kau pun boleh. Jangan banyak cerita. Sekarang ni tajuk kita ni. Mari kita tengok kita punya apa ni? Kita punya Twitter. Alright. Okay, ni dia aku search lah. Aku search dengki ke kan. Keyword dengki ke ni. So ni dah keluar, tengok Solidarity VG for Fahmi Reza outside Danwangi Police Station.
Semua dah start nak tunjuk perasaan dah. Sebab apa? Sebab polis tangkap Fahmi Reza ni sebab dia buat cover, dia buat album Spotify tajuk Dengki Ke tu lah. Kan? Jadi kisah dia ialah dia anak saudara aku tengah ramai sekarang ni. Okay. So ada kisah dia ialah dia apa? Ada satu screenshot lah macam mana dia orang boleh jadi tiba-tiba boleh trigger dengan keyword ni. So cerita dia pasal vaksin lah. Pasal vaksin. Pada siapa yang tak tahu cerita pasal vaksin. Jadi Tuanku Permaisuri Agong pergi majlis yang ada chef masak-masak. And then macam kita tahu, yang biasa tahulah Tuanku Permaisuri Agong ni kan dia suka masak-masak kan. Jadi dia pergi ke event tu, ceritalah pasal dia pergi tempat masak-masak tu. So ada orang komen dekat situ, dia cakap chef-chef tu semua dah vaksin ke? Kan? Tapi Tuanku Permaisuri Agong jawab dengki ke? So aku tak tahu apa konteks berlaku sebelum tu, tapi nampak gayanya macam orang yang tanya soalan ni memang dia ni dah sebelum ni pun dah memang selalu provoke lah. Selalu provoke. Aku tak tahu apa masalah dia, tapi dia selalu provoke lah. Aku tengok ada beberapa posting dia yang dia maki hamun Tuanku Permaisuri Agong. Dan lepas tu tiba-tiba seluruh orang pick perkataan dengki ke tu dan buat jadi hashtag. So tu lah benda yang aku tak faham. Apa cerita? Kenapa kau kena macam ni kan? Kenapa kena lawan aja? Aku tak faham. Mari kita tengok. Kita tengok apa yang keluar kat Twitter ni lah. Okay, ni Fahmi Reza punya lah. Okay, kau tengok kebanyakannya semua dah apa? Dah buat posting-posting yang negatif tau, yang memang menjurus ke arah benci kepada raja. Aku tak faham. Seolah-olah macam orang tu tak pernah buat benda baik, kan? Tengok. Seolah-olah macam orang tu tak pernah buat benda baik. Kenapa Fahmi Reza ni kena tangkap? Kan, memanglah dia kena tangkap. Dia buat satu posting satira macam mengutuk ajak orang macam provoke lah, macam dia kata itu satira lah bahasa Melayu dia. Macam nak apa? Macam menyindir. Ini bukan budaya kita tau. Aku tak tahu macam mana, mungkin aku generasi tua kan, generasi yang dah 40-an, aku tak pasti kenapa generasi baru ni dia tak rasa macam, dia rasa benda ni macam ialah benda biasa dekat Malaysia. Kan? Kenapa buat benda ni rasa biasa? Benda ni tak biasa. Kita orang Melayu, kita orang Malaysia, especially orang Melayu. Orang Melayu tak buat benda macam ni. Orang Melayu ni hidup dia memang ada raja. Dia memang beraja. Negara kita negara sistem ada raja, dan raja ni dia ada privilege dia. Dia ada dia punya kelebihan dia, kan? Kalau dah Sultan apa ni, Tuanku Agong pergi overseas beli vaksin, kan? Beli vaksin, dia mampu, sebab dia mampu, dia boleh, kan? Itu kelebihan dia. Kenapa kita rakyat jelata ni kita nak dispute benda tu, nak petikai benda tu? Dia raja. Dia bukan biasa. Dia lahir dah. Dia tak macam kita. Dia lahir dia dah dekat dalam istana. Istana tu pun bukan macam rumah kita. Kan? Dah lain. Hidup dia lain, budaya dia lain, cara culture dia dalam rumah dia lain, bahasa dia lain. Tak sama langsung. Kenapa kita nak suruh dia sama dengan kita? Kan? Itu yang aku tak faham, kan? Mari kita tengok. Check. Sam, wow, DJ Radio. Tak adalah Sam. Bukan DJ Radio. Aku ada beberapa, selalulah buat macam ni kan, live ni sembang-sembang macam ni. Saja nak borak-borak dengan follower. Macam ramai sangat. Jadi botak boleh jadi Aku dah start nak rasa bosan dah ni. Aku dah start rasa bosan. Dan start rambut aku pun dah banyak nak gugur. Aku rasa mungkin aku akan botak balik lah nanti. Jadi kepada peminat-peminat rejim yang botak, yang suka rejim botak, tunggu cik.
Okey, lepas kena vaksin ke semua jadi jahat? Entah Mak Ji, aku tak tahu apa yang terjadi. Kan? Aku tak tahu apa tak jadi dan aku tak faham kenapa jadi macam ni. Seolah-olahnya orang macam memaksa raja ni kena sama macam orang biasa. Mana boleh? Dia raja. Tak boleh. Benda tu tak boleh. Kan? Okey. Nah, sekarang ni Fahmi Reza ni kena. Dia ni memang aktivis dan aku tahu dia ni BN pun dia hentam, PH pun dia hentam, semua dia hentam. Jadi kita boleh cakap dia ni tak bias lah, dia ni okey. Tapi ini raja. Raja bukan orang politik. Kan? Raja lah. Kita tak boleh. Ini pendapat aku lah, pada pendapat aku. Kalau kau ada punya pendapat macam ni, cuba kau orang tulis dekat chat sikit. Kan? Apa pendapat kau orang pasal benda macam ni? Kan? Sebab bagi aku tak boleh. Kan? Mari kita tengok lagi apa yang menarik dekat dalam Twitter. Call if you want to. I don't care about boys. I don't wanna get married, but I play with your toys. So many choices and nothing to lose. And if you get boring. Nah, ini dia. Kalau korang yang mana terlepas ni pun nampak dia buat cover. Memang salah lah kan. Kau duduk dalam satu negara yang sistem perlembagaan dia raja berperlembagaan, dia memang bertuankan raja, ada sistem kedaulatan undang-undang, sistem beraja. Lepas tu kau cakap ini satira, mana boleh berhasati, mana boleh macam tu. Memang boleh berhasati lah kan. Kau kutuk raja, provoke apa benda lah, aku tak faham kan. Aiman cakap apa? Saya pun Raja Kapur. Percaya. Raja Kapur aku percaya. And Roni, semua benda fikir politik. Itulah aku. Okey. Satu yang part politik ni. Aku tak kisah sangat yalah pasal politik ni. Tapi yang aku pelik, macam mana orang budak-budak muda dekat dalam Twitter ni sekarang ni tengah trending ramai-ramai ni dekat 10,000 lebih posting, retweet, cerita pasal memang dia macam benci ke Permaisuri Agong ni. Seolah-olahnya macam orang ni tak pernah buat benda baik tu. Kau bayangkan Permaisuri Agong ni yang aku kenal lah, dengan dia ni buat yayasan Tengku Azizah ni untuk orang-orang yang tak ada anak ni. Macam mana dia gunakan teknologi, dia gunakan duit yayasan tu untuk bantu pasangan-pasangan yang susah nak dapat anak untuk buat IVF. Kau ingat dapat anak ni senang ke? Maknanya yalah, kau mungkin senang lah kan, pancut je terus keluar dapat anak kan. Ini ada orang yang tunggu 8-10 tahun tak dapat tau. Asyik layan kucing je. Jadi orang-orang macam ni, aku tak tahu macam mana bersyukurnya dia orang. Benda tu bukan murah tau. Nak buat IVF tu main puluh-puluhan ribu tau kan. Tapi boleh Yayasan Tuanku Azizah boleh sponsor benda-benda macam tu. So, dan benda ni dia bukan baru buat. Bukan dia baru jadi agong dia buat. Daripada berapa tahun dah dulu dah. Lama dah dia dah buat. Lebih 10 tahun tak silap aku. Lebih 10 tahun dah dia buat. Dan banyak dah hasil-hasil daripada tu. Dan itu baru kita cakap satu benda pasal IVF Yayasan Azizah. Itu belum cerita lagi macam mana dia menghidupkan orang-orang dekat dalam penjara, dengan menghidupkan tenun Pahang kat dalam penjara, di mana pun banduan-banduan ni boleh cari duit dengan buat produk komersial tenun. Macam mana dia hidupkan pusat tenun, macam banyak benda lah kan. Jadi benda-benda yang baik. Dengan satu komen yang ditanya macam tu, macam kau dengki ke kan? Macam bagi aku lah kan, dia dekat position dia tu dia boleh cakap macam tu lah kan. Dan bagi aku, kalau kau ni orang jenis open minded pun, kenapa kau nak pick up benda tu sebagai benda yang kau nak ajak lawan, ajak gaduh, nak jadi viral kan? Kenapa? Betul tak? Aku tak faham kan? Siapa yang boleh explain kenapa kan? Kenapa nak lawan raja ni kan? Dia kan raja kita kan. Tak kira lah Permaisuri ke Agong ke, dia raja kita. Kita bernaung dekat bawah dia. Kita bernaung dekat bawah negeri kita duduk ni, negeri dia kan.
Negeri Pahang lah. Lepas tu yang mana raja-raja dan semua raja-raja Melayu seluruh Malaysia ni masing-masing ada daulat dia dan ada dia punya kuasa dia kan. Dan ada level dia, tapi mereka semua raja, dia bukan orang biasa. Kalau dia boleh turun ke level kita itu satu benda yang baik, satu benda yang patut dikagumi. Dan benda ni kita boleh dah nampak lama dah. Kalau macam Tuanku Maha Seri Agung dan Sultan Abdullah yang agung sekarang ni, dah memang sikap dia macam tu kan. Daripada Sultan Ahmad Shah dulu dah pun, daripada arwah almarhum ayah dia pun dulu dah macam tu. Jumpa rakyat semua bercakap semua kan. Boleh turun sampai level bawah. Dan aku tak rasa benda tu Sultan Pahang saja, hampir semua sultan pun macam tu kan. Sultan Melayu dekat Malaysia ni. Jadi kenapa dengan satu benda ni saja tiba-tiba musnah semua benda ni? Semua benda yang boleh yang pernah, benda-benda baik yang pernah dibuat. Itu yang aku tak faham. Itu benda yang kita nak tengok lah kan. Kenapa? Memang sebab tu aku benci Twitter je kau. Twitter ni kan, dia memang tempat trending benda-benda negatif bagi akulah. Tempat menyebar fitnah, tempat nak trendingkan benda-benda negatif kan. Sebaris perkataan yang untuk merosakkan, aku tak suka kan. Tapi aku tengok sebabnya kalau nak buat konten, nak buat cakap macam ni, podcast macam ni kan, ni ada tempat dia kita nak kutip-kutip benda-benda isu untuk kita boleh bincang kan. So konon-kononnya rakyat sekarang bangkit lah. Ni siap ada apa ni, siap orang ada buka Clubhouse talking about whether freedom of speech dying Malaysia. Freedom of speech not dying. Tak, bukan. Kita dekat Malaysia ni, kita sistem beraja. Kena faham kenapa kau nak samakan negara kita dengan negara orang lain. Negara kita tak sama macam negara orang lain kan. Kita nak suruh negara kita sama dengan negara lain. Tak, negara kita unik. Negara kita ni, negara Malaysia ni unik. Dia ada sistem dia sendiri. Kalau benda yang sama macam kau buat ni, kau buat dekat Thailand kan, di mana raja Thailand ni memang dia sistem royalty dia lebih kuat lagi daripada Malaysia. Sistem raja dia lagi kuat. Dia single satu family je. Macam kita ni rotate juga kan, tukar-tukar juga. Agung ni dia tak, dia memang satu je kan. Kalau buat macam ni, sekejap je kau kena padam. Aku rasa lah kat Thailand lah kan. Kat Thailand. Tapi dekat sini orang boleh buat kan. Dan sampai level ni barulah kan. Sampai level provoke. Bukan baru pertama kali Tuanku Maha Seri Agung ni kena provoke kan. Banyak kali dah sebelum ni kena provoke. Tapi yang kali ni melampau sampai buat Spotify lagu semua. Come on lah kan. Kau nak menyindir pun bagi aku lah, aku tak ada benefit apa-apa kan. Aku nak baju aku Royal Pekan. Kebetulan pula aku pakai baju Royal Pekan. Konon-kononnya sokong aja. Tak. Ni baju t-shirt aku pergi event drag race dekat Pekan. Sebab Pekan ada Lita drag. So aku dapat t-shirt kan. So bukanlah aku nak cakap benda ni Aku memang sayang lah raja aku. Aku memang sayang raja aku. Tak kisahlah kan. Setakat ni raja aku bagi aku tak jahat. Bagi aku setakat yang aku kenal dia. Dan aku tak faham kenapa orang yang tak kenal dia orang ni boleh macam ni kan. Kalau ada orang cakap okey, raja ni dia ambil tanah lah apa, itu hak dia, itu negeri ni dia punya. Itu dalam kuasa dia. Kalau dia ada duit, kalau dia boleh buat, dia boleh buat apa-apa. Dia raja. Faham tak? Kita rakyat. Kita ni orang biasa. Tak sama. Jangan minta dia ni disamakan. Dia menyamakan kita ni dengan kita nak minta dia samakan diri dia dengan kita. Memanglah dia manusia, dia makan nasi keluar tahi sama, tapi hidup dia tak sama kita. Dia lahir-lahir dah tak sama dengan kita. Dia ialah orang yang lahir-lahir dia dalam istana, dah ada protokol dan sebagainya, dah bercakap, ada cara. Walaupun dia suami isteri kan, Tuanku Maha Seri Agung tu dia cakap dengan Agung, walaupun dia suami isteri, tapi dia panggil suami dia tuanku. Korang kalau duduk dekat baru korang tahu kan. Kau duduk dekat baru korang tahu.
Macam aku pernah tengok dia live dekat-dekat kan. Jadi aku tahu macam mana dia orang punya protokol dan hidup dia. Dia hidup dia macam tu. Hidup dia tak sama kita. Jadi kita tak payah nak petikai. Jadi sedih lah. Aku sedih bila tengok trending benda macam ni kan. Dan orang semua konon-kononnya Malaysia ni nak kena sama macam tempat lain. Tak. Kenapa kita nak suruh sama? Best sangat ke tempat lain? Kan? Aku rasa tak. Negara kita lagi best. Aku tengok ni. Buat Spotify tu kan. Sekarang dah kena tangkap. Padahal dah kena tangkap. Man. So, ialah yang menyedihkan bagi aku bila ramai orang trending lah. Orang buat macam ni. Sedih. Apa korang punya pendapat? Siapa yang ni? Syaiful, Chun Lin, Hey, Gebeng Pahang, Syaiful Amin, Syafiq Syakrani, Zizi Saleh, Ijam Ali. Selamat datang, welcome to the show. Malam ni kita bincangkan topik kenapa nak lawan raja. Yang tengah trending sekarang ni dekat Twitter ialah Fahmi Reza dah kena tangkap. Fahmi Reza ni yang buat kartun kita penghasut lah apa tu kan. Benda-benda macam tu lah. And then dia hari ni dia buat semalam ke hari ni dia buat satu album lagu Spotify yang untuk provoke Tuanku Permaisuri Agong lah. Bila Tuanku Permaisuri Agong buat satu tweet tanya orang dengki ke sebab bila orang persoal dia dapat vaksin dah ke kan, dan kawan kerabat dia dapat vaksin dah ke. Jadi Tuanku Permaisuri Agong jawab, dengki ke? Dia mampu dia mampu. Aku pelik sebab apa? Sebab dia mampu, dia raja, dia nak beli vaksin tu untuk seluruh keluarga dia dulu pun. Belilah. Kan dah dia mampu kan, dia mampu mengadakan benda tu. Kenapa kita nak fikir vaksin yang Agong beli tu ialah pakai duit kita, pakai duit rakyat? Kenapa kita nak fikir macam tu kan? Mana kita tahu kan? Dia boleh beli asing, dia boleh beli dia punya sendiri kan. Dia nak beli berapa banyak, 2,000, 3,000 unit pun untuk family dia. Suka hati dia lah. Dah dia raja kan, dia pakai duit dia kan. Kenapa kita nak petikai? Itu yang menjadi soalan aku. Kenapa kita nak petikai? Dan sekarang ni dah jadi macam ni. Yang menyedihkan ialah kenapa orang semua nak tweet benda ni sampai menghilangkan kebaikan-kebaikan yang raja-raja kita dah buat lah. Kita kena ingat, kita ni rakyat Malaysia. Orang Melayu especially ni. Orang Melayu ni ialah orang yang hidup dia daripada dulu dia ada raja. Dia hidup beraja. Dan kita taat pada raja kita. Kita taat pada ketua agama kita. Kita, okey, korang boleh cakap lah macam-macam. Kita boleh cakap, orang boleh cakap, dia macam-macam perangai tak elok pun jadi ketua agama. Itu cerita lain. Itu tajuk lain. Tapi raja ialah raja. Dia lah raja kita. Kan? Apa lagi? Oh, PAS yang report punya. Betul lah. Patutlah kena report lah dia. Bukan penghinaan kot. Penghinaan kan. Sekejap. Sedih. Alright. Siapa lagi ni? Langit Jingga, Afiqul Bahtia. Welcome to the show. Hari ni kita membincangkan persoalan kenapa nak lawan raja. Kenapa nak lawan raja? Kenapa mesti nak lawan? Kita orang Melayu, kita rakyat Malaysia. Dan rakyat Malaysia ni hidup dalam negara berperlembagaan yang ada raja, sistem beraja. Kita dah daripada dulu macam tu. Dan sekarang ni nampaknya trending orang-orang muda sekarang ni, dia nak seolah-olahnya Malaysia ni jadi macam negara luar. Ada freedom of speech lah. Freedom of speech ada kan? Freedom of speech ada. Tapi kau kena tahu, bila freedom of speech kan digunakan oleh orang-orang yang tak ada otak kan, dia akan jadi huru-hara. Dan benda tu proven kan? Proven dekat bukan dekat luar negara dah proven dah
Kan? Tapi kalau lah tempat tu terkawal sikit, bagi pendapat aku lah, kan, freedom of speech ni, kalau ada sikit tata susila dalam tu, kan, ada akal digunakan dalam freedom of speech, maka dia jadi okey. Kan? Ada adab, ada tata susila, ada akal, dia jadi okey. Dia masalahnya engkau nak perjuangkan, kan, kau nak perjuangkan freedom of speech, kan, bila benda-benda macam ni kau orang tak nak apa ni, tak nak berlaku, kan, tak nak suruh sama rata, kan, tapi kau orang tak nak guna akal, tak nak guna otak, kan, masa nak buat apa-apa posting, tak ada tanggungjawab, kan, tak ada tata susila masa nak buat posting kat social media. Jadi macam mana? Betul tak? Kepada yang baru sampai, welcome Zawani, Afiqul Bakhtiar, Rafi Muhammad. Kalau ada apa-apa pendapat korang pasal kes ni, pasal topik ni, cuba komen. Cuba komen dekat chat, kan. Boleh kita sambung-sambung membincangkannya. Okay, jap. Kita buka besar sikit dan kita tengok apa lagi yang topik ni. Apa ni, tengok ni. We are concerned over reports that Kuasa Siswa has been brought in for questioning over his dengki ke satire. Satire is protected by our constitutional guarantee of freedom of expression and speech. The state shouldn't arbitrarily undermine these freedoms in solidarity. Lah, ini Malaysia lah, geng. Ini Malaysia. Ini negara Malaysia. Negara Malaysia, dia ada raja dan ada adab, dia ada tata susila. Kan? Dia ada dalam rukun negara kita. Rukun negara tu apa benda, kan? Rukun tu ialah kita punya sumpah kita untuk jadi rakyat ni, rakyat Malaysia ni. Jadi stick pada rukun lah, kan? Dan rukun kita tu cakap apa? Aduh. Tengok ni. Betul. Syafiq Syarani. Dia orang lupa rukun negara ke? Sibuk sangat freedom. Betul. Betul. Rukun negara. Memang sepatutnya benda ni jadi benda yang korang, yang kita cakap pasal apa? Benda lagu ni laju sangat ni. Okey. Jadi kita patutnya benda ni lah benda yang kita balik pada core kita. Sebagai rakyat Malaysia, core kita apa? Core kita ialah, asal kita ialah, jati diri kita ialah rukun negara ni. Sebagai rakyat Malaysia ni, kan? Yeah. Alright. So dekat sinilah yang aku pelik dan aku rasa bengang, kan? Aku bengang. Kenapa benda macam ni yang dijadikan, dia nak suruh sama, kan? Dia nak suruh sama, kan? Okey. Dia kata, and satire is protected by a constitutional guarantee of freedom, expression and speech. Apa dia? Freedom of speech macam mana? Kau boleh kutuk orang, kau boleh hina orang ke? Kan? Sekejap. Fahmi Reza Tuan Kuantan ke? Aku tak tahu. Aku tak kenal dia. Sebab apa? Sebab aku ni tak peduli politik sangat. Aku ni tak campur politik. Aku tak ambil tahu sangat pasal politik. Jadi aku tak kenal siapa dia. Yang aku tahu dia ni ialah orang yang lukis grafik lah, buat grafik design, dan dia banyak terlibat dalam perjuangan politik dan setakat ni aku tengok semua parti politik pemerintah semua dia bantai. Apa saja yang tak betul dia bantai, kan. Aku okey. Parti politik semua masa dia membantai orang politik aku okey, ngam. Tapi bila dia usik raja je aku macam tak ngam. Sebab raja ni dia bukan orang biasa. Dia bukan orang biasa lepas tu jadi ahli politik. Macam orang politik, kan. Dia orang biasa dan dia naik atas dan dia jadi somebody. Tak. Raja ni dia dah memang duduk atas dan dia bukan orang biasa. Kan. Dia lain. Betul tak? Setuju, Aiman. Terima kasih, Aiman. Setuju. Jadi benda ni lah yang aku cakap, apa ni?
Kalau kau nak mensatirakan satu benda tu pun tak semestinya. Kenapa kau nak kena provoke raja? Kau buatlah satira lain. Kan? Raja ni jangan. Raja ni bukan level. Dia nak terlibat dalam media sosial bersama-sama dengan kita pun kita dah macam dah boleh berinteraksi secara langsung dalam media sosial pun kita dah rasa okey lah. Kita dah rasa seronok lah kita ada raja yang boleh macam tu. Kan? Sebelum ni raja memang dia eksklusif, dia duduk dalam kelompok dia je kan. Jadi ini baru kita nampak, lately baru kita nampak raja mula terlibat dengan rakyat, join in. Dan macam even Tuanku Permaisuri sendiri pun dah lama dah. Dia dah lama. Kalau macam orang Pahang dah memang kenal Tengku, kita panggil Tengku Puan Pahang ni dulu. Sekarang ni Permaisuri Agong lah. Tengku Puan ni kita macam orang Pahang ni dia dah biasa dengan panggilan Tengku Puan. Tengku Puan ni memang orang yang banyak bantu orang. Macam-macam projek dia yang dia buat untuk rakyat, dia buat untuk ni lah. Macam masa banjir ni membantu masak dekat Dewan Pusat Banjir, turun Cemaduli. Aku sendiri pernah travel dengan dia kan. Dan aku tengok cara dia treat orang, cara dia bercakap dengan orang semua. Kan? Walau bagaimanapun dia adalah raja kan. Dia adalah raja. Kadang-kadang dia ada hari dia panas, ada hari dia marah kan. Kenalah kan? Macam bos kita marah kita kan. Macam bos marah macam tu lah. Kadang-kadang kena marah, kadang-kadang kena sound kan. Sebab dia raja. Kenapa kita tak boleh terima hakikat dia raja? Itu yang aku pelik. Aku baca Twitter ni, aku rasa korang ni semua tak, orang Twitter ni lah, orang kat Twitter ni semua tak nak terima hakikat dia tu ialah raja. Dia nak suruh orang ni mesti sama dengan aku. Mana boleh geng. Betul tak? Muhammad Azfar Suhaimi, welcome to the show. Jadi macam Syafiq Syarani cakap, dia orang lupa rukun negara kedua kan. Rukun negara kedua apa? Aku tak ingat dah rukun negara. Aku kena search. Bukan, aku tak ingat susunan dia tu kan. Okey. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara. Ini core rakyat Malaysia. Core rakyat Malaysia. Kesetiaan pada raja dan negara. Setia tu maksudnya apa? Kesetia ni kau taat, kau ikut, kau dengar cakap, kan? Kau berpegang dengan raja kau. Kan? Itu dah namanya rakyat. Rakyat negara ni, rakyat negara Malaysia. Dan kenapa kau nak benda tu lain daripada yang biasa? Itu yang menjadi persoalan dia lah kan. Okey? Dia kalau kita nak petikai, macam-macam benda kita boleh petikai. Benda negara kita bukannya perfect. Kan? Negara dekat dunia ni tak perfect. Tak ada benda yang perfect dekat dunia ni. Yang perfect dekat akhirat. Manusia akan puas hati dekat akhirat. Dekat dunia ni kita tak akan puas hati. Dan dunia bukan tempat untuk memuaskan hati kita. Jadi kita memang tak boleh. Tapi sebagai rakyat kita kena ada pegangan lah. Kita kena ada jati diri negara kita punya apa ni, sebagai semangat kenegaraan kita. Dan apa sebagai semangat kenegaraan kita tu? Untuk jadi rakyat Malaysia yang paling padu, yang kuat jati diri dia, nombor satu, kepercayaan kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Kesetiaan pada raja dan negara. Setia pada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi, kalau kau tengok Twitter hari ni, kan, kalau kau tengok Twitter ni, kat mana kesopanan dan kesusilaannya? Kan, ni semua orang yang tweet dan kutuk raja ni semua kan. Mana kesopanan dan kesusilaannya? Kan? Kat mana kesopanan kesusilaan? Dekat sini kau nak jadi rakyat Malaysia. Macam ni kau nak jadi rakyat Malaysia ke? Kan? Kau kutuk raja, aku tak peduli kalau kau kutuk orang politik. Aku no problem. Sebab itu ialah orang biasa dan dia jadi somebody. Tapi tak raja. Raja bukan. Tengok. Dan orang luar yang dengki dengan negara kita, negara kita dengan adanya raja yang macam ni, bila dia nampak peluang macam ni, dia attack lah. Dia attack. Dan akibatnya daripada berlakunya macam ni, dia menjejaskan ekonomi negara kita. Kau tahu tak?
Bila ada korang retweet benda-benda macam ni, korang tak nampak bersepadu, tak nampak bersama-sama, tak bersatu hati. Orang-orang takutlah tengok negara tak stabil, tengok rakyat macam ni kan. Aku sedih lah. Aku tak faham apa yang diorang apa yang diorang nak. Kau nak negara ni macam mana? Kan? Kau tahu tak negara ni kan, negara kita ni telah wujud sebagai sampai hari ni, membangun sampai hari ni dengan sistem yang sedia ada daripada dulu ni lah. Sistem yang sedia ada daripada dulu ni lah. Jadi negara kita sampai sekarang tak berperang, tak bergaduh kan. Dapat terkawal semua benda. Kau rasa kan kalau lah kebebasan membantai orang ni, kebebasan macam ni dibenarkan, orang ni boleh menggunakan nama freedom of speech untuk buat apa saja. Kau akan tengok negara ni huru-hara. Orang ni attack orang ni. Kita ni negara berbilang bangsa tau. Negara berbilang bangsa, berbilang agama. Tak sama macam negara lain. Dia orang putih je penuh dalam satu negara. Yang lain semua imigran. Yang bukan orang putih tu imigran. Negara kita bukan macam tu. Negara kita ada berbilang bangsa, berbilang agama. Jadi kalau negara berbilang bangsa, berbilang agama ni, dia tak ada rules dia, tak ada undang-undang yang nak pegang dia, yang nak kongkong dia, lagi dia akan jadi huru-hara berbanding negara yang penuh dengan orang putih sahaja. Faham tak? Jadi kita kena syukur sebenarnya negara kita ni jadi macam ni. Negara kita dalam keadaan macam ni dan dah berapa tahun aman je macam ni. Kau nak negara kita huru-hara ke? Ni yang ramai-ramai kat Twitter ni, nak negara kita huru-hara ke macam mana? Kan? Start lah masuk semua orang-orang yang dengki dengan negara kita kan. Start dah masuk lah. Kan? Start masuk dan mula ajak sama-sama untuk attack kan. Zaman ni Rusli agree nak puas hati kat sana nanti. Betul? Nak puas hati kat akhirat nanti kat sana. Sini tak boleh puas hati. Ya. People at the top mocking us, our country. Dia cakap satu perkataan je. Dia manusia juga. Alamak, kau orang ni. Aku tak tahulah kau budak-budak muda ni dia suka sangat benda-benda tanpa dia memikirkan implikasi dia. Macam dia betul sangat kan. Macam dia betul sangat. Kau fikir satu benda narrow, tunnel vision, narrow minded. Kau tak broad. Kau kata kau orang broad, kau kata kau fikir. Kau tak ada adab, kau tak ada tata susila kan. Kau punya kesetiaan pada raja dan negara tak ada. Lepas tu kau nak petikai semua benda kan. Semua tak puas hati. Bangsa tak puas hati. Bangsa tak puas hati. Inilah bangsa tak puas hati. Kan? Kau nak apa sebenarnya aku tak tahu. Hidup kat sini pun tak kerti nak syukur. Right? Komen lah. Siapa yang dah join ni? Syaiful Amin, Selvaraj Singgaragam. Welcome to the show. Yusdi Muhammad. Welcome. Okay. Dengar aku. Sound orang pula. Ni dia starting dia ni. Ni starting dia ni. Ya, kita kasih besar sikit. Alamak, kalau aku tekan ni dia keluar daripada skrin ni. Macam ni. Nampak kan? So ni dia ni asalnya dia cerita tangan Tengku Azizah ni pemain Suria Agong lah. Dia cakap pasal bubur jagung lah, apa masak bersama chef-chef. Sekali dia sound. Ini dah kena vaksin ke belum? Terus. Lepas tu dia Tengku Azizah jawab, dengki ke? Maknanya ni perbualan dia dua orang je tau. Dua orang. Dia bukan masuk, dia cakap Tuanku Pemain Suria Agong ni bukan cakap kat rakyat Malaysia. Dia cakap dekat Mamat ni. Kenapa
korang semua terasa macam dia cakap dekat korang, cakap kat rakyat kan. Kalau dia cakap dekat rakyat maybe lah kan, tapi ni bukan cakap kat rakyat. Aduh, okeylah. So ni trending dengki ke, hashtag dengki ke yang kau boleh baca lah kat dalam Twitter. Aku sakit hati lah kan. Kuasa siswa. So siswa boleh buat benda macam ni lah. Siswa, korang tak rasa malu lah. Aku nasib baiklah aku ni tak pernah jadi siswa. Agaknya mungkin aku tak tahu kot kan benda-benda macam ni kan. Taklah. Alright. Apa khabar ni? Malam Jumaat malam Sabtu. Apa projek? Korang semua ni ada live yang ada dekat aku punya live ni, mainlah. Check lah, aku nak berinteraksi. Kalau tak ada orang nak interact, tak ada modal lah aku nak cakap lah kan. Tak boleh nak ulas lah kan. Okay. Alright. So macam tu lah. Jadi pada pendapat aku, kita kena terus kita kena nasihat lah. Kalau korang ada kawan-kawan yang berpendapat sama macam ni yang berpendapat sama, kita kena back to rukun negara. Kita kena balik pada rukun negara balik. Rukun negara kita. Aku buka lah rukun negara kat sini. Rukun negara Malaysia. Tak. Okay. Ni. Rukun negara Malaysia. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Boleh search kalau tak faham. Kan ini benda core kita. Ini ialah benda core kita. Jadi sebagai rakyat Malaysia, inilah dia benda yang kita cakap apa? Yang menjadi asas sebagai rakyat. Asas sebagai rakyat. So kita kena kekalkan dalam diri kita kan. Bukanlah maksud kita nak, tapi macam raja memang kita kena sebab dia raja kita. Dia raja, kita tak boleh suruh lah. Kita tak boleh suruh dia nak sama macam kita. Alright. Kan. Apa ni Muhammad Zuhimi cakap anak kecil main api. Bila jadi macam ni kan, aku mula terfikir betapa efektifnya camp macam PLKN kan. Patut diwujudkan balik untuk ajar benda ni kan, untuk ajar benda ni kan. Aku setuju dengan korang kan. Benda ni benda yang penting untuk dinaikkan balik dan diserapkan balik. Aku rasa benda ni dah macam sangat berkurangan dah kan. Nak cakap budak-budak, bukan budak-budak lah, macam orang-orang yang zaman muda, budak-budak muda ni lah kan. Orang-orang yang lebih muda daripada aku ni nampak macam tak faham benda ni kan. Kan? Sebab dia mempertikaikan semua benda. Minum dulu sikit. Alright. So gitulah. Pada pendapat aku, kita kena back to basic balik. Kepada orang yang kawan-kawan anda yang ada yang berpendapat di sebaliknya, mereka menyokong, contohnya provoke raja-raja ni kan, keluarkan statement-statement, posting-posting, tweet-tweet yang against rukun negara ni. Ingatlah balik kita, ingatlah balik. Tanpa kita berpegang pada rukun negara ni, negara kita akan huru-hara. Selagi kita duduk dalam negara ni dan kita dapat berpegang pada rukun negara, kita masih lagi dalam diri kita ada rukun-rukun menjadi rakyat Malaysia ni, insya-Allah kita akan selamat lah. Kita akan selamat dan kita akan aman dan bersatu padu. Kita
kita teguhkan pendapat kita pasal kepercayaan kepada Tuhan kan, masing-masing dengan agama masing-masing, hormati agama masing-masing, kesetiaan kepada raja dan negara, setia pada raja kita, pada negara kita kan, dan jangan suruh raja kita jadi macam rakyat biasa. Dia bukan rakyat, dia bukan orang biasa, dia raja. Okey, keluhuran perlembagaan. Okey, kita ada undang-undang yang telah berguna, telah bawa kita sampai hari ini kan. So itu kita hormatlah. Walaupun kau boleh cakap ada macam-macam benda yang berlaku dalam pasal perundangan, sistem perundangan kat Malaysia. Itu cerita, itu tajuk lain kan. Kita bukan semua perfect, kita tak perfect. Kedaulatan undang-undang, ni aku cakap tadi, keluaran perlembagaan negara kan, dan kesopanan dan kesusilaan. Itu core dia. Rakyat Malaysia ni sopan dan dia bertata susila. Jadi dalam apa-apa semua benda yang kita nak post, kita nak kongsi di media sosial, kita kena ada sopan dan tata susila. Itu kita rakyat Malaysia. Alright. Jadi aku rasa sampai itu saja. Malam ni kita bersama-sama dengan aku. Terima kasih pada semua yang join dan dengar aku punya celoteh. Aku rasa nak keluarkan benda ni. Daripada dada aku. That's why aku buat live dengan tajuk ni. Sebab aku rasa bengang. Alright, itu saja malam ini. Terima kasih kepada semua yang join dan bersama-sama dengan aku, dengar aku punya celoteh. Kita jumpa lagi dalam live yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam daripada iamregime.com. Sila like dan follow. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.